إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang dihormati Tuan Kuasa Surau Al-Muhsinin, yang dikasihi sahabat-sahabat para jamaah Surau Al-Muhsinin Petronas, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita memanjangkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak Allah Ta'ala dipilihkan kita untuk berada pada saat dan waktu ini, diberikan kesempatan kelapangan masa, apatah lagi diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah serta taufik, keberadaan kita untuk kita merebut masa-masa dan peluang-peluang yang ada dalam kehidupan seharian kita, agar ia tidak berlalu dengan begitu sahaja. Kerana kita bimbang, masa dan umur kita pun adalah merupakan satu amanah daripada Allah, satu kepertanggungjawaban yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, yang akan disoalkan oleh Allah kelak di akhirat, dan juga dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dalam saat ini dan saat yang berikutnya, keberadaan kita dalam Raudhatun min Riyadil Jannah ini termasuk daripada amalan soleh, amalan yang kita boleh banggakan esok di akhirat. Walaupun dunia ini kita tak tahu macam mana, tapi akhirat mudah-mudahan dia menjadi amalan soleh kepada kita, yang akan tolong menjawab kepada kita esok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan oleh Imam Qurtubi bahawa dalam kitabnya Al-Ahwal, At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wal Umuril Akhirah, bahawa dalam akhirat esok manusia akan dibawa 24 peti mewakili amalan, yakni mewakili 24 itu setiap jam dalam satu hari. Kalau dibukakan peti itu bercahaya, maka dia adalah satu jam itu dipenuhkan dengan amalan. Kalau dibukakan peti itu gelap gelita, maka sebenarnya masa itu dipenuhkan dengan maksiat. Adapun ada juga dibukakan peti kosong, maka tidak diisi dengan apa-apa. Inilah kita bimbang di akhirat esok, takut peti kita banyak yang hitam dan kosong.
daripada peti yang penuh dengan cahaya yang terang benderang yang bawa maksud amalan soleh. Rupanya Allah Ta'ala bila dia hitung amalan dia detail daripada kita. Semuanya akan ditanya oleh Allah, termasuklah masa kita yang banyak kali dan acap kali disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi SAW betapa pentingnya kita untuk mengambil peluang-peluang masa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang amat berharga ini. Dan usia kita ni tak tahu macam mana zaman kita ni, zaman di mana orang muda ni pergi dulu daripada orang lama. Banyak dah orang muda di hadapan kita mati dulu. Tadi saya pun dapat berita gembira, orang muda juga mati dulu. Kemarin 2 hari lepas orang muda juga mati dulu. Jadi kita bimbang takut kita pun sampai masanya, bukan tunggu 60, 70 tahun yang kita duk jangkakan kebiasaannya pada umat-umat terdahulu. Datuk nenek moyang kita sampai 100 tahun pun ada. Sekarang ni tidak dah. Tak ada dah. Dengan makan berminyak setiap hari, duk like condition saja, exercise pun tak. Tak ada harap lah nak sampai 100 tahun. Jadi kita kena bersiap sedia tuan-tuan. Jadi insya-Allah pengesian kita pada hari ini salah satu daripada persiapan kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita nak mengenali salah satu kelompok umat manusia yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebut sebagai 2 kali disebut dalam Al-Quran, yang disebut sebagai al-ulama. Kita nak mengenali siapa mereka. Kita nak berkenal-kenalan dengan mereka. Kita nak mengetahui siapa mereka dan mengenali mereka dengan tujuan untuk kita kasih dan sayang terhadap mereka, sekaligus mereka menjadi teladan dan contoh yang baik dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perkataan al-ulama ni 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertamanya Allah sebut dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Adapun hanya sahanya dari kalangan hamba Allah Ta'ala yang menakutinya, yang gerun terhadapnya, yakni kepada Allah, kata Allah, al-ulama. Kemudian ayat yang kedua disebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-197 kalau tak silap saya, dengan menyebut ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel, iaitu ulama-ulama pada zaman Bani Israel. Ulama membincangkan perkataan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang tidak banyak disebut oleh Allah dengan membawa maksud dalam masyarakat, dalam kehidupan manusia. Golongan ini tidak ramai berbanding dengan perkataan mukminun, ramai. Musallin, orang yang solat, ramai. Muqiminas salah, ramai orang yang mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, orang yang melaksanakan zakat. Tetapi orang yang disebut sebagai ulama hanya disebut sekali saja, dengan perkataan ada alif lamnya di hadapan. Adapun perkataan ulama yang umum, yang tidak ada alif lam di hadapan, satu ayat saja, satu perkataan dan sekali saja disebut dalam surah Asy-Syu'ara tadi. Ulama berkata, perkataan ulama itu ia dalam bentuk perkataan jamak. Di bawah maksud dalam bahasa kita disebut plural, yakni bilangan lebih daripada 2. Perkataan ulama itu membawa maksud, menandakan bahawa ia perkataan yang dalam bentuk jamak, plural, yang menggambarkan bahawa yang datang daripada kataan yang singularnya yang disebut sebagai alim. Seorang ni alim,
kalau ramai ulama. Tetapi biasanya disebut seorang yang alim itu juga disebut ulama juga, kerana kebiasaannya sebutan-sebutan yang didatang daripada Al-Quran, yang diucapkan oleh masyarakat pun disebut seorang alim tu disebut ulama juga. Kerana kata ulama ia adalah kerana bukan perkataan itu yang melambangkan bilangan, tetapi melambangkan banyaknya ilmu dan juga banyaknya kefahaman dalam urusan ilmu yang dimiliki olehnya. Maka dipluralkan perkataan alimun itu kepada seseorang, tapi ditujukan kepada seorang itu dengan perkataan plural ulama. Berkata Dr. Haruddin dalam tafsir Al-Quran, ada satu kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Haruddin, menyebut bahawa perkataan ulama itu dirujuk kepada yang mendalami pengetahuan agama. Kata Dr. Haruddin, apa yang dimaksudkan dengan ulama? Yakni mereka yang mendalami, menguasai pengetahuan agama, yang mendalami agama Islam, yang diistilahkan dengan mereka itu sebagai al-ulama, kata Dr. Haruddin dalam kitab dia. Ini disebut oleh orang buat kajian, pandangan-pandangan para ulama tentang apakah yang dimaksudkan dengan ulama daripada ayat Al-Quran yang biasanya disebut dalam Al-Quran, dan disebutlah hadis Nabi SAW sebagai contoh. Satu hadis Nabi kata apa? Nabi sebut, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yantazi'uhu biqabdil minal ulama. Nabi kata Nabi SAW, Allah tidak akan menarik ilmu itu sebagaimana Allah tarik daripada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan Allah qabd, Allah menangkap nyawa orang alim. Qabd ni tangkap, ambil nyawa orang alim itu, maka habisnya ilmu daripada kalangan masyarakat. Tidaknya hilang ilmu tu sebagaimana yang pernah digembar-gemburkan pada zaman dahulu tahun 80-an, ayat-ayat Quran hilang daripada mushaf. Dulu tahun 80-an tu, tahun 80-an tu kerap benar-benar pelik ni. Siapa yang lahir tu 70-an, sekolah menengah tu 80-an, lalu dengar cerita-cerita pelik ni. Gambaran di atas langit, apa tu? Ada pancaran langit, view gambar macam-macam azab neraka ada tu. Heboh satu negara. Kemudian heboh tulisan Al-Quran hilang dalam mushaf, hilang. Tengok Quran tak ada, kosong. Dalam masjid 2-3 naskah hilang. Tu benar-benar yang berlaku pada tahun 80-an ke. Ilmu tak hilang macam tu. Kata Nabi SAW, ilmu tidak hilang macam tu. Ilmu hilang dengan Allah Ta'ala ambil nyawa orang yang ahli dalam bidang itu. Dalam bidang agama, bila ahlinya mati, maka hilanglah ilmu. Dan ilmu pertama sekali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalul ilmi yurfa'u minal ardi al-ilmu miras, ilmu miras. Satunya ilmu yang pertama, yang ilmu yang diangkat oleh Allah daripada bumi lah ilmu faraid. Sebab itu kita tak jumpa dah zaman sekarang ni, payah nak cari orang yang pakar dalam faraid. Yang tolong kira sekarang ni sistem. Pergi pejabat jabat agama ke, jabat zakat ke, dia sistem, dia klik-klik. Tapi orang alim dulu, dia tak payah guna kalkulator, dia tak payah guna komputer. Hang sebut hang tinggal berapa ekar, berapa relung, berapa tanah, hang sebut je, dia kira dengan otak dia. Kau ni dapat banyak ni, kau ni dapat banyak ni, kau ni dapat banyak ni, cakap. Alim dia. Sekarang ni guna komputer belakang dah. Tuan-tuan duduk depan komputer boleh kira harta tuan-tuan lah. Anak dapat berapa, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat, semua komplit dah siap. Tak payah pening-pening kepala. Ilmu yang pertama diangkat oleh Allah, kata Rasulullah, ialah ilmu faraid. Tak ada dah orang yang pakar dalam faraid ni. Susah cari. Amat jarang. Kadang-kadang jumpa. Jarang pun payah, kadang-kadang. Kemudian kata ulama lagi, berkata Mahyuddin Haji Yahya dalam Ensiklopedia Islam, menyebut bahawa para ulama ialah golongan penting kerana mereka merupakan pakar dalam bidang agama, khususnya dalam bidang tafsir, fiqh, hadis, usuluddin
dan segala cabang ilmu Islam. Dalam satu kitab yang dikarang oleh Tuan Mahyudin bin Haji Yahya yang menyebut tentang ensiklopedia sejarah Islam. Dia kata, siapa orang alim ni? Kata pakar sejarah Malaysia, dia kata orang alim ni orang yang biasa dirujuk dalam masyarakat Malaysia ni, yang biasanya orang alim itu dirujuk mereka yang pakar dalam bidang agama dan segala cabang ilmu agama. Bermula dengan Al-Quran dan tafsirnya, bermula hadis dengan mustalah hadis, bermula dengan ilmu-ilmu alat Islam, contohnya usul fiqh, bagaimana nak mengeluarkan hukum, bagaimana pandangan-pandangan ulama, cabang-cabang dan pandangan ulama, sehingga mereka mampu mengetahui selok belok untuk mengeluarkan hukum dan ijtihad. Itu yang dikatakan alim ataupun ulama dalam konteks masyarakat sejarah orang Melayu. Betul, orang Melayu kita ni kalau melihat orang yang pakar dalam bidang agama, itulah alim. Walaupun ulama pada zaman dahulu, zaman Imam Syafi'i dahulu, dia alim dalam semua bidang. Dalam semua bidang. Bukan hanya dia alim dalam bidang cabang ilmu agama dan dasar-dasar asas-asas agama, tapi dia juga alim dalam undang-undang, dalam perkara-perkara duniawi. Karena pada waktu itu mereka menguasai semua bidang cabang ilmu. Tetapi Imam Syafi'i hanya dikenali dengan imam dalam mazhab fiqh, dalam hal-hal fiqh. Sebenarnya dia mengetahui hatta dalam ilmu perubatan. Hatta dalam ilmu perubatan. Cumanya dia dikenali alim dan digelar ulama kerana pakar dan mahir dalam bidang asas-asas agama dan juga cabang-cabang ilmu agama. Itu sebab itu asasnya. Tapi dalam masyarakat Melayu ni, mengenali ulama itu hanya mereka yang pakar dalam bidang hal-hal asas agama dan dasar-dasar serta cabang-cabangnya. Berkata Ibn Qasim, jarak Allah Muhammad Umar bin Muhammad Zamakhsyari, seorang ulama yang terkenal, menyebut bahawa ulama ialah mereka yang mengetahui mengenai sifat-sifat Allah. Mereka yang mengetahui keadilannya. Mereka yang mengetahui ketauhidannya, sifat yang harus dan tidak harus ke atasnya. Maka mereka membesarkan Allah dan membesarkan kekuasaannya. Orang yang ilmunya bertambah, maka bertambah takutlah ia kepada Allah. Itu ditafsirkan oleh Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari kata apa? Siapa orang alim? Orang alim ni orang yang pakar dalam bab akidah. Dia lebih spesifik lagi. Dia tahu orang yang pakar dalam bab akidah, yang sampai dia mengenal Allah, sampai dia takut kepada Allah. Kerana sifat takut kepada Allah tu kesan daripada dia mengenal Allah. Kesan daripada mengenal Allah. Maknanya seorang itu tidak akan mengenal Allah dan tidak akan takut kepada Allah, melainkan dia mengenal Allah terlebih dahulu, dan dia tidak akan mengenal Allah melainkan dia mengetahui selok belok ilmu ketauhidan dan ilmu akidah dalam Islam. Kita nak kenal Allah ni dengan ilmu, dan kita nak cinta dan kasih serta takut kepada Allah dengan mengenal Allah. Kalau kita tak kenal Allah, kita tak akan takut dan taat kepada Allah. Seseorang yang lebih mengenali Allah, seseorang yang lebih mengenal Allah secara mendalam, maka mendalamlah cinta dia kepada Allah sekaligus takut kepada Allah. Kerana takut kepada Allah itu sifat utama kepada orang alim. Sebagaimana ayat yang kita baca dalam surah Fatir ayat 28 tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi asas kepada takut, asas kepada seorang alim itu ialah mesti dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni apa maksud dia? Iaitu pertama sekali dia melaksanakan segala ilmu yang dipikul oleh Allah ke atas diri dia. Kerana ilmu itu adalah amanah. Ilmu itu bukan satu kemuliaan. Ilmu itu adalah satu kewajipan dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada dia, dan dia beramanah dan disoal oleh Allah Ta'ala di akhirat. Dan disebutlah hadis yang lain yang disebut bahawa hamba yang paling awal dihisab oleh Allah di hari akhirat ialah al-ulama wa alim. Inna asyaddan nas yaumal qiyamah al-alim la yanfa'uhu bi'ilmihi. Orang yang paling awal dipanggil hari akhirat esok di kalangan manusia biasa ialah orang alim. Dan yang mereka yang paling berat azabnya berbanding dengan hamba-hamba yang lain ialah orang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya.
Itu yang menyebabkan orang alim itu menjadi takut kepada Allah, kerana ancaman berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Profesor Hamka, orang yang takut kepada Allah ialah orang yang berilmu. Prof Hamka kata, orang alim ni apa dia? Orang alim ni siapa yang takut kepada Allah, dialah orang alim. Dia umumkan. Barang siapa di kalangan mereka yang takut kepada Allah, dialah orang yang berilmu. Kita tanya pula, macam mana nak takut kepada Allah? Nak takut kepada Allah mestilah mereka yang mengenali Allah. Maka macam mana nak mengenali Allah? Mengenali Allah itu mestilah tidak ada cara yang lain, ialah melainkan dengan dasar kefahaman dan ilmu yang diusahakan ataupun yang diperolehi ke atasnya. Jadi nak melahirkan kita orang jadi orang alim ni mesti takut. Nak takut kena ilmu juga. Apapun berbalik kepada ilmu juga. Ilmu yang membentuk sifat kita sebagai seorang yang alim dan takut kepada Allah ilmu. Jadi nak jadi orang alim, nak jadi digelarkan sebagai ulama, semuanya asasnya mestilah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Katsir, pengarang kitab Tafsir Ibnu Katsir, dalam membahaskan maksud ulama, kata Ibnu Katsir pula, tidak lain orang yang merasa takut kepada Allah itu hanyalah ulama yang telah mencapai matlamat makrifat, iaitu mereka yang mengenali Tuhan, menilik hasil kekuasaannya dan kebesarannya. Itu kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata tidak akan takut kepada Allah melainkan mereka yang digelarkan sebagai ulama yang mencapai tahap makrifat. Makrifat ni mereka yang sampai tahap paling asas mengenal Allah. Asas mengenal Allah ni makrifat. Sebab tu Imam Ghazali kata awwaluddin ma'rifatullah. Asas kita mengenal agama, mengenal Allah ialah makrifah. Makrifah. Kemudian dia naik lagi level-level mengenal Allah tu, sampai tahap level dia kasih, sampai tahap levelnya fana tu paling tinggi. Taraf para wali-wali Allah. Tapi asas kita mengenal Allah ialah ma'rifatullah. Apa maksud ma'rifatullah? Iaitu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, menilik hasil kekuasaannya dan kebesarannya. Apabila kita merasa keagungan dan kebesaran Allah, kita orang yang berilmu. Maka itulah asas bagi orang yang berilmu bila dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni, kita tanya dia, kita ni ada sampai tahap tu tak? Sampai tahap tu tak kita ni mengenal Allah? Ataupun kita masih lagi kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun masih lagi ada bibit-bibit kelompongan dalam hati kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanya diri kita dalam kehidupan seharian kita. Macam mana hubungan kita dengan Allah? Macam mana keyakinan kita terhadap rezeki kita? Macam mana keyakinan kita terhadap janji-janji pahala yang disebut oleh Allah, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan amalan kita? Yang wajibnya, yang sunatnya, yang siangnya, yang malamnya. Semua itu menggambarkan kita ni mengenal Allah ataupun tidak. Segala tindak tanduk kita dalam melakukan satu perintah-perintah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya menggambarkan adakah kita adalah hamba yang mengagungkan dan membesarkan Allah, ataupun kita mengagungkan dunia dan isinya sahaja lebih daripada Allah. Jadi sebab itu para ulama yang digelarkan sebagai ulama itu kerana apa? Kerana mereka mengutamakan Allah daripada yang lainnya. Allah itu adalah matlamat. Melakukan sesuatu perkara itu kerana Allah dan kehendak Allah sahaja, lalu mengenepikan segala kehendak-kehendak yang bercanggah dengan kehendak Allah. Memang ada dalam lubuk hati kita ni ada benda yang kita nak, ataupun dalam pemikiran kita ni kadang-kala datang lintas ide-ide yang bercanggah dengan kehendak Allah, yang kita rasa logiknya, yang kita rasa sesuainya dengan akal kita dan kesesuaian masa kita, mungkin bercanggah dengan kehendak Allah. Maka kita pun mengambil logik kita, mengambil pandangan kita, akal kita yang terbatas itu daripada mengambil pandangan dan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetepikan Allah.
Betul, ulama ni sifat dia apa? Allah lebih dahulu. Walaupun ada pandangan manusia, logiknya ada, tapi pandangan Allah mesti diutamakan. Macam hukum Allah. Allah mengharamkan sesuatu perkara. Ada kalanya orang berhujah, hukum ni tak sesuai. Ada orang berpandangan hukum ni belum masanya. Ada orang berpandangan kita setuju tapi kita belum masanya. Ulama dah, ulama nampak Allah dulu. Bukan nampak akal manusia. Walaupun ada juga pandangan manusia yang logiknya bertepatan dengan masa dan boleh menguasai pemikiran kita, tapi ulama masih mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifatnya ulama berbanding dengan kita. Kerana Allah itu didahulukan daripada segala-galanya. Itu sifat yang dikatakan oleh para ulama. Ibn Katsir. Kemudian Imam Syaukani menyebut ulama ialah mereka yang takut kepada Allah dan mengetahui bahawa Allah berkuasa atas sesuatu. Dan ulama ini bukan mereka yang banyak menghafal hadis sahaja, tetapi mereka yang memiliki ilmu dan takut kepada Allah. Laisal alim bikathirin riwayah. Tidaklah dikatakan alim itu dengan banyak riwayat. Yang ini menyebut Al-Quran, menyebut hadis, tidak. Zaman kita ni memang mudah. Zaman sekarang ni orang mendapat gelaran title ustaz ni banyak kan? Kan? Itu ulama kata dia spesifik kan, dia kata alim itu bukannya kasir riwayah, banyak menyebut ayat Quran, banyak menyebut hadis, itu bukan tandanya alim. Bukan itulah bukan itunya indikator yang dikatakan dia ini orang yang dikatakan ulama, kerana banyak ayat Quran disebut, banyak hadis disebut. Tapi hakikat yang sebenarnya yang dikatakan alim itu apabila dia memiliki ilmu dan beramal dengan ilmunya serta mempertahankan ilmunya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan ulama. Banyak orang yang dia ada ilmu, dia mempertahankan ilmu kerana Allah. Takut kepada Allah. Itu sifatnya orang alim. Bukan atas sifat dia banyak disebut Al-Quran. Bukan atas sifat dia banyak menyebut hadis Nabi SAW bikasir riwayah. Tidak. Bukan itu sifatnya. Bukan itu tanda indikator yang sebenarnya. Maka diambil mereka yang berilmu, mereka yang memperteguhkan ilmu, mereka yang mempertahankan ilmu, dan mereka lakukan semua itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut pada Allah. Sebab apa? Kerana berbalik kepada ayat tadi. Innama ni dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Tuan-tuan buka dalam Nahu bahasa Arab. Apabila Allah Ta'ala menggunakan ayat Al-Quran, lalu dimulakan dengan menyebut innama ni dalam bahasa Arab dipanggil adatul, alat yang menunjukkan adatul had, alat yang menunjukkan keterbatasan. Satu alat dalam bahasa yang membawa maksud batas, yakni membataskan sifat ini hanya pada orang ini saja. Apa sifat dia? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni macam-macam. Ada yang takut kepada Allah dengan sebab lain. Tapi ulama dia takut kepada Allah dengan sebab ilmu. Dengan sebab ilmu. Para ulama dia takut kepada Allah dengan sebab ilmu. Pertama apa? Pertama dia memikirkan amanah ilmu. Yang keduanya dia disoal oleh Allah. Yang ketiganya dia berkewajipan untuk menyampaikan ilmu dan mempertahankan ilmu kerana takut kepada Allah. Itu sifat yang disebut, yang dibataskan oleh Allah dalam Al-Quran bila Allah memulakan perkataan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah mulakan dengan perkataan innama tadi. Iaitu perkataan yang menunjukkan keterbatasan, terhad kepada orang ini saja, sifat ini. Imam Qurtubi pula, ini kita petik pandangan-pandangan ulama. Kita tak berani nak sebut senang-senang, kita petik pandangan ulama. Imam Qurtubi menyebut bahawa ulama ialah seorang yang takut kekuasaan Allah, takut kemurkaan Allah, takut kuasa Allah. Kita takut kuasa lain lagi. Ulama ni, kata Imam Qurtubi, dia takut kuasa Allah. Orang yang takut kuasa Allah dan yakin Allah berkuasa membalas atas maksiat yang dilakukan. Itu kata Imam Qurtubi. Maknanya ulama ni apa dia? Kata Imam Qurtubi, orang yang takut atas kekuasaan Allah dan bimbang sangat-sangat kalau dia buat silap Allah balas balik. Kita dalam sehari ada dosa kita buat.
Dalam hari start sampai, kalau katalah hari ini bermula dengan subuh tadi. Subuh tadi kita mula hari ini sampai pukul sekarang 1:30 tengah hari, dalam tempoh 6 jam setengah, ada tak dosa kita buat? Ada tak lahir dalam hati kita bahawa aku bimbang dosa yang kita buat ini, yang aku buat ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada balas di dunia maupun balas di akhirat. Maka sifat itulah yang ada pada orang yang disebut sebagai ulama. Takut sentiasa takut kepada Allah. Buat salah kecil ke, buat dosa kecil ke, apatah lagi buat dosa besar ke, dalam keadaan bimbang dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat yang ada, wajib ada pada seorang alim itu. Silapnya dalam keadaan dia melangkah itu bimbang melakukan kesilapan kepada Allah, dan bimbang azab Allah datang. Dan sifat itu diwarisi kerana apa? Diwarisi kerana mengenalnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal dia dengan Allah itu sebagaimana Rasulullah kenal Allah. Walaupun tidaklah sampai kepada Rasulullah, tapi Rasulullah sebut, inni a'lamukum billah wa asyaddukum lillahi khasyah. Nabi bila dia jawab soalan 3 orang sahabat, 3 orang sahabat yang datang, seorang mengadu, ya Rasulullah, saya ni nak ikut amalan kamu, saya nak tiru cara hidup kamu ya Rasulullah, saya nak beribadat macam kamu, saya tak nak kahwin selama-lamanya. Seorang lagi datang, ya Rasulullah, saya nak tiru kamu, saya nak tiru cara hidup kamu, saya nak beramal ibadat macam kamu, dan saya takkan buka puasa. Bila saya puasa, saya takkan buka sampai bila-bila. Nak tahan lapar, kerana nak tanding amalan Nabi. Datang seorang lagi kata apa? Ya Rasulullah, saya nak tiru kamu, nak beribadat macam kamu, saya takkan kahwin dengan seorang wanita pun. Maka Nabi pun jawab. Apa Nabi jawab? Inni a'lamukum billah wa asyaddukum lillah khasyah. Aku ni lebih mengenali Allah daripada kamu, yang menyebabkan aku lebih takut kepada Allah berbanding kamu. Tetapi aku sembahyang, aku rehat, aku puasa, aku buka, aku berkahwin, kata Rasulullah. Jadi saya nak ambil poin tu ya. Rasulullah kata apa? Disebabkan dia takut kepada Allah tu datang daripada mana? A'lamu, aku mengenal Allah. Nabi takut kepada Allah pasal apa? Pasal dia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama pun begitu. Kenapa para ulama disebut oleh Allah dia takut kepada Allah? Kerana ilmu dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah itulah yang menyebabkan mereka yang dipikulkan amanah ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka menjadikan hamba yang menjadikan dia orang ini menjadi hamba yang takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ni bukan gelaran kita. Allah yang sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah kata sesungguhnya, adapun sesungguhnya hanya sahanya dari kalangan hamba-Ku yang takut kepadaku ialah al-ulama, mereka yang ada ilmu, yang menyebabkan mereka mengenali aku, sekaligus mereka takut dan bimbang rasa takut terhadap aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata ulama lagi, di sana adanya tanda-tanda seorang itu yang digelarkan keistimewaan, disebut keistimewaan para ulama. Ada tanda disebut oleh Allah, tanda-tanda ataupun dalil-dalil yang menyebutkan Allah Ta'ala memuliakan dan mengistimewakan mereka. Yang pertama sekali dalam ayat surah Ali Imran. Tuan-tuan baca surah Ali Imran, dan surah ini, ayat ini kita baca lepas sembahyang kita. Apa dia ayat dia bunyi? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Surah Ali Imran. Kita duduk zikir lepas sembahyang. Apa maksud dia? Allah telah menyatakan dan bersaksi ke atas dirinya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Kemudian Allah sebut wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan para malaikat turut bersaksi, dan orang-orang yang diberikan ilmu yang juga menyatakan demikian, iaitu Allah Ta'ala menegakkan keadilan. Jadi ayat ini kata ulama dalil istimewanya, spesialnya para ulama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala title mereka itu.
Apa dia? Allah Ta'ala menyatakan gelaran mereka itu sesudah Allah Ta'ala menyatakan dua nama. Pertama nama dia, yang keduanya nama para malaikat. Syahidallahu, Allah bersaksi bahawa dia sendiri, aku yang menegakkan adil. Hukumkulah yang paling adil. Akulah yang paling adil. Dan siapa lagi kata? Wal malaikah, malaikat pun bersaksi bahawa Allah yang maha adil. Siapa lagi yang kata? Yang kedua, wa utul ilma, mereka yang diberikan ilmu. Dua golongan yang sama-sama menyaksikan keadilan Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala keadilan di atas muka bumi ini. Dua golongan manusia, malaikat wa ulul ilma, mereka yang diberikan ilmu. Maka dalil ini kata ulama, inilah satu bentuk kemuliaan, kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama, bahawa Allah menyatakan gelaran mereka dan nama mereka sesudah para malaikat. Itu kehebatan tu. Itu jadi maknanya orang alim ni bukan gelaran biasa-biasa. Kan orang alim, ulama tu sendiri pun dia tak mendabik dada orang alim. Kata pengarang kitab, banyak buku-buku yang menyatakan bahawa gelaran ulama itu tidak didabik dada oleh orang alim itu sendiri, tapi ia diberikan ke atas penghormatan ke atas mereka oleh masyarakat. Penghormatan masyarakat ke atas diri mereka. Kemudian di sana ada tanda-tandanya, ciri-ciri yang ulama. Yang pertamanya, kata ulama, yang pertamanya sentiasa tawaduk dengan ilmunya. Ulama ni sifat dia ialah tawaduk. Tawaduk dengan sebab ibadat dia ada. Tawaduk dengan sebab ilmunya. Kita boleh jadi tawaduk dengan sebab ibadat kita. Kita boleh tawaduk dengan sebab harta kita. Kita boleh tawaduk dengan sebab kerendahan hati kita, pemurah kita. Tapi para ulama kelebihannya, dia tawaduk dengan sebab ilmunya. Ilmu lagi berisi, lagi dia tunduk ke muka bumi, seperti mana resmi padi. Umpama orang Melayu ni seperti mana resmi padi, lagi berisi, lagi tunduk ke bumi, lagi menyembah ke bumi. Itu sifat yang ada pada orang alim. Dan kita lihat dalam sejarah dilakarkan bahawa ramai sifat-sifat orang alim ini, orang yang dikenali sebagai ulama, memang ada sifat tawaduknya mereka. Diceritakan Imam Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, satu hari dia berceramah, seorang ulama Mesir yang mengarang kitab tafsir Sya'rawi. Dia tak karang, anak murid dia karang. Dia mengajar je. Tu dia rekod video kaset apa, tulis semula. Jadi kitab dia tafsir Sya'rawi yang terkenal di antara tafsir muktabar, tafsir yang dikatakan tafsir kurun ke-20. Orang tak ngarang dah kitab tafsir ni, orang bergantung dah kitab-kitab tafsir lama, Ibnu Katsir dan sebagainya, Ibnu Qurtubi dan sebagainya, tapi tak ada lagi yang menghasilkan kitab tafsir yang autentik selepas daripada kitab tafsir 700-800 tahun dahulu, 1000 tahun dahulu, Imam Sya'rawi. Yakni dia mentafsirkan Al-Quran dengan ilmu dia, bukan dia pindah tafsiran ayat lain masuk dah. Yang kita tengok sekarang ni banyak di pasaran, ada banyak orang yang mengambil kitab tafsir, tapi dia mencedok ataupun dia mengambil, dia kuatkan pandangan kitab tafsir yang pelbagai, lalu dihimpunkan dalam satu kitab. Adapun tafsir Sya'rawi ni tafsir daripada khawatir dia sendiri, daripada hati dia sendiri, kefahaman dia sendiri, yang berbeza dengan bagaimana ulama-ulama tafsir memahami, tapi tidak lari daripada asas-asas tafsir. Satu hari dia mengajar kitab tafsir, lepas habis mengajar, murid dia terlalu seronok dengan dia, ta'assub, bukan ta'assub lah, nak kata seronok, sayang dia, cinta kat dia, dia nak salam dengan dia. Dia murid dia ni nak salam kat dia, masuk dalam kereta, sampai nak murid dia goyang kereta, dan orang angkat kereta dia. Kereta ni diangkat oleh murid, punya ramai murid dia angkat kereta, menjunjung kereta ni. Kerana mereka bangga dengan orang alim yang ada hadir di kalangan mereka dalam satu kampung ceramah dia. Angkat kereta dia. Lalu selesai semua tu, dia pun arahkan driver dia berpindah daripada kawasan tu, bertolak daripada kawasan tu, tinggal kawasan tu. Sampai dalam perjalanan dia kata, wahai driverku, dia kata, tolonglah singgah kat mana-mana masjid. Driver ni pun tak apa, singgah masjid. Singgah masjid, tengok-tengok ingatkan nak sembahyang. Rupanya dia masuk jamban, masuk tandai, cuci jamban.
Cuci tandas. Dia boleh tanya pasal apa tuan cuci tandas? Kerana tadi sewaktu murid-muridku mengangkat dan memuja menyebut nama aku terasa hebat diri kata. Terasa tak hati tu datang benda tu. Alah manusia biasa. Terasa juga benda tu. Takkan tak terasa? Kan saya berdiri depan ni pun ada agak rasa sikit-sikit tapi nak astagfirullah agaklah. Kan ada juga rasa bangga bila orang dengar ceramah kita, orang sebut nama kita, orang sanjung kita, orang puja kita, orang takbir atas nama kita. Takbir. Jadi rasa juga dia kata benda tu. Maka aku bimbang dia akan bawa-bawa kepada penyakit dalam diriku, maka aku mengubat benda itu dengan aku buat benda-benda ni, iaitu menyuci tandas yang kotor itu. Untuk nak berubat diri dia. Tu sifat tawaduk yang ada pada orang alim, dengan sebab tawaduk tu dengan ilmunya. Kita boleh jadi tawaduk juga, tapi tawaduk dengan pemurah kita, tawaduk dengan harta kita, tawaduk dengan pangkat kita. Tapi orang alim ni kelebihannya dia tawaduk dengan ilmunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, sifat orang alim itu dikatakan sifat seorang ulama itu iaitu dia tidak akan menuntut kemuliaan di sisi pemerintah dengan ilmu.